ditutup kain bagi lepas, ustaz malam-malam pak keluargi arwah mak kau balik. Itu dipanggil taklid. Saya tidak timbul soal salah betul lagi. Mana nas dan dalil itu dipanggil lawan kepada taklid tadi, iaitu ittiba'. Ittiba' ni maknanya setiap perkara agama, sama ada tauhidnya, sama ada syariahnya, sama ada akhlaknya. Islam tadi tiga benda tu kan. Tauhidnya, syariahnya, akhlaknya, mesti tuan-tuan disandar dengan dalil dan juga hujah. Sumber hukum dia apa dia? Dua, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber dia. Kemudian ada di ijma'ul ulama. Mengapa timbulnya ijma'? Saya sebut ayat tadi. Wa qaddu tamassaku biha. Dia kata al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kepada al-khulafa ar-rasyidin, perkara yang disepakati oleh para sahabat. Nabi sebut tuan-tuan, wa qaddu 'alaiha bin najawis, seperti kamu menggigit geraham kamu. Mana Nabi sebut suruh berpegang tauhid kita ni seperti tauhid Nabi, ibadah kita ni seperti ibadah Nabi, akhlak kita ni seperti akhlak Nabi, ibadah dan tauhid kita juga seperti tauhidnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi sebut, wallazi nafsi Muhammadin biyadihi lataftariqu ummati ala 73 firqah. Nabi kata, demi Allah yang memegang nyawaku. Nabi bersumpah dengan nyawanya. Demi Allah, Allah yang memegang nyawaku. Di tangannya pegang nyawa ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, sesungguhnya lataftariqu ummati, umatku akan berpecah ala salasin, yang 73. Nabi sebutlah salasin wa sab'ina firqah. Umat akan berpecah pada 73 puak, 73 kumpulan. Fawahidatun fil jannah, daripada 73 itu hanya satu saja yang masuk syurga. Wa tittani wa sab'una fin nar, sementara 72 lagi semua akan masuk neraka. Para sahabat Nabi tanya, manhum ya Rasulullah, siapakah yang satu itu? Nabi jawab, qala ahlus sunnah wal jamaah, yaitu orang yang mengikut fahamnya i'tiqad Nabi dan juga i'tiqad jamaah sahabat. Ada dua tuan. Ahlu sunnah, orang yang ikut fahamnya i'tiqad Nabi. I'tiqad dia sama macam i'tiqad Nabi. Yang kedua, wal jamaah, i'tiqad dia sama yang i'tiqad jamaah sahabat. Faham tu? Ahlu sunnah i'tiqad Nabi, wal jamaah i'tiqad jamaah sahabat. Selalu kita dengar orang kata, kau ni tak sunnah lah, Nabi tak buat. Betul-betul ya, memang Nabi tak buat, tetapi ada benda yang sahabat bu sahabat. Seperti apa tuan? Kita ambil sudut syariah. Sudut syariah ni, solat tarawih 20 rakaat, Nabi tak buat. Tuan-tuan, Nabi tak buat. Nabi solat tarawih, malam pertama dia habis suratul Baqarah. Malam pertama. Malam kedua, Nabi semayang seorang-seorang Nabi. Lepas main Isyak, dia pun keluar, masuk bilik dia, dia terus main sendiri-sendiri. Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat Nabi tunggu, ya Rasulullah mana tak keluar-keluar. Maka ketuk rumah Nabi. Maka ketuk Nabi buka, dia kata, ya Rasulullah, pasal aku tak semayang mata semalam. Dia kata, aku tak mau menyusahkan umatku, aku tak nak beratkan umatku.
Sebab perkara yang Nabi buat tu dia jadi hukum. Tuan, sama ada hukum wajib, sama ada hukum sunat. Kalau Nabi buat banyak kali berterusan, orang akan mengatakan dia wajib. Kalau Nabi buat kejap berjemaah, kejap seorang berjemaah, menunjukkan dia adalah sunat. Nabi kata, aku tak nak memberatkan umatku. Yang buatnya siapa? Ijma'us sahabat pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dipanggil tuan wal jamaah. Perkara yang disepakati oleh jamaah sahabat. Umar tidak buat keputusan seorang, dia buat keputusan ramai. Di bawah dia tuan-tuan ada ahli majlis fatwa dia. Sebutkan fatwa. Dulu sebut syura. Ada majlis syura dia. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat Nabi yang 10 ni yang dijanji Allah syurga ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Lagi tuan nama masjid dia apa? Usama Jabal. Usama Zaid. Usama tadi. Dia termasuk sahabat tu yang termasuk dalam majlis syura untuk buat keputusan. Melihat al-aslu fil manafi'il ibahah. Setiap yang bermanfaat itu hukumnya adalah harus. Ijma' sahabat buat keputusan. Kata dia sunat buat secara berjamaah. Sebab benda itu baik. Tuan-tuan kata, ni tak sunnah lah. Kalau tak sunnah, tuan-tuan nak ikut sunnah Nabi yang Nabi buat. Tahun depan, tahun ni tuan-tuan, kita solat tarawih, kita buat 8 rakaat, kita habis dengan suratul Baqarah malam pertama. Boleh? Nampak tak? Nabi katalah, dia tak nak memberatkan umat. Benda yang Nabi nak buat, tapi sahabat buat. Sama juga penghimpunan Al-Quran yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abu Bakar tak bersetuju Quran ini dikumpulkan. Dia kata Nabi tak pernah buat ni. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu final, tempat neraka. Umat ini menambah-nambah dalam agama. Abu Bakar kata, Umar kata, wahai Abu Bakar, kamu tengoklah lepas perang Yamamah, ramai daripada terlibat dalam peperangan itu orang hafal Quran. Mungkin lepas ni kita akan perang lagi. Semua nakkan kepada mati syahid. Kalau orang hafiz tu mati, Quran akan hilang dalam dada-dada manusia hafiz ni. Quran akan lenyap di muka dunia ni. Kamu tolong fikirlah wahai Abu Bakar. Di akhir pemerintahan Abu Bakar baru diluluskan usul Sayyidina Umar ni. Maka dilantik Zaid bin Sabit sebagai ketua. Dan ada ahli lejnah dia menentukan Quran ini betul. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Dia nakkan orang itu pernah baca depan Nabi bil musyafah depan Nabi. Dan bukan orang yang tidak adil. Orang yang meninggalkan solat, dia tidak terima bacaannya. Orang yang melambat-lambat ke solat, tidak diterima bacaannya. Orang yang pukul bini dia, tak diterima bacaannya. Orang kahwin 4 tak adil, tak diterima bacaannya. Orang menipu, tak diterima bacaannya. Walaupun ditipu ayam sekalipun. Sebab seorang sahabat Nabi itu dia pernah tipu ayam. Zaid bin Sabit menolak dia sebagai perawi pengambilan Al-Quran zaman awal, akhir pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Keputusan dibuat al-aslu fil manafi'il ibahah. Setiap yang bermanfaat itu hukumnya adalah harus ijma'us sahabat. Sebab itu dipanggil tuan wal jamaah. Dia faham kan? Kalau kata, kau ni tak sunnah. Tuan-tuan boleh sembahyang kuat-kuat dapat mana? Tuan-tuan pergi Mekah pernah jumpa Imam Mekah boleh kuat-kuat. Mana dalil? Entahlah Ustaz, orang dulu buat itu buat. Itu taklid ittiba' ni. Disandar dengan dalil dan juga hujjah. Berwirid kuat-kuat ni tuan-tuan pergi Mekah, kalau kita jumpa orang wirid kuat. Ada tuan pergi Mekah, imam dia, Assalamualaikum warahmatullahi Astaghfirullahaladzim
Subhanalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada. Di Madinah ada. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ada. Allahumma ajirna minan nar. Ada. Ilahi Rabbi subhanallah subhanallah subhan. Ada tak dekat Madinah Mekah? Tak ada. Tuan-tuan pernah pergi Mekah ke imam baca doa kuat ada? Allah mainan ada. Ya amanah hadithi amin amin manah ada. Orang tak tahu tak ada. Soalan ni salah kita buat tak? Ada jawapan dia. Tuan-tuan, ijma'us sahabat dia berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Umar kepada tuan-tuan, kesnya seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sejarah dia. Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan, hari itu dia berdiri lepas sembahyang. Dia kata, wahai anak-anak, begitu anak dia, hari ini ayah nak ajar macam mana cara wirid Nabi. Wirid yang kita baca tu wirid Nabi lah, kan? Cuma bezanya Nabi tak buat berjamaah. Nabi buat seorang-seorang. Dia tak buat ramai. Lalu kata Sa'ad bin Waqqas dengan anak-anak ayah baca. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni kuatkan suaranya, tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau lagu tu makna ayat tu. Lagu tu lagu saya. Lagu intro ayat. Dia wirid kuat-kuat, anak ikut. Bila anak ikut tuan-tuan, lama-lama adalah orang musafir daripada Yaman, daripada Basrah, daripada Syam datang. Tahu Syam ke mana? Syria. Datang di situ tuan-tuan. Daripada Parsi, tahu Parsi ke mana? Iran. Dia kata dia apa dia buat boleh Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Masjid Nabawi tu? Dia nak mengajar anak dia cara wirid Nabi. Kami pun tak tahu, kami tak belajar lagi. Dia pun ikut dalam belakang anak Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan seorang, tetapi ramai tuan-tuan bergema Masjid Nabawi. Berwirid kuat-kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Buatkan suara dia. Waktu itu. Jadi tuan-tuan, bila orang tengok benda ni berlaku, seorang sahabat menarik tangan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan berkata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jumpa Umar, engkau telah buat benda bid'ah. Kau tahu tak Nabi tak pernah buat wirid buat ni. Engkau ni bid'ah. Mana